If you guys are such a loving mother that loves your child, especially your son, or if you are the son under some kind of pressure of wanting to be a good child to your mother, you guys should stay through this video because I'm going to share with you guys the contents of this book. So, Assalamualaikum, hello everyone. So welcome back to another video. If you guys are new here, I'm Aiza of Bibliomom. In today's video, I'm going to review another book by Dr. McMeeker, and this time it is Strong Mothers, Strong Son. So let's get into it. Disebabkan buku ni adalah versi terjemahan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu sama seperti Strong Father, Strong Daughter, saya akan ulas buku ni dalam bahasa Melayu. Dr. McMeeker sasarkan buku ni kepada dua golongan. Yang pertama ialah ibu yang menyayangi anak lelaki mereka tetapi tak tahu macam mana cara nak jadi ibu yang baik. Dan yang kedua ialah seorang anak lelaki yang mengalami sedikit tekanan nak jadi seorang anak yang baik untuk ibu mereka. Dr. Meeker nasihatkan supaya ibu-ibu ataupun anak-anak lelaki ni sendiri untuk tidak meletakkan harapan yang tinggi. Contohnya, seorang ibu tak boleh meletakkan harapan yang tinggi kepada anak untuk anak tu selalu berada dalam hidup dia. Lepas tu anak-anak ni akan baik dan cemerlang dari semua segi, dari semua aspek. Dan seorang anak lelaki tak seharusnya meletakkan harapan yang tinggi kepada ibu untuk memahami hati mereka, untuk merealisasikan semua impian dalam hidup mereka. Dr. Meeker sarankan kepada ibu-ibu untuk bertindak rasional, berfikir secara rasional, jangan terlalu emosi, lebih sihat dan tak tertekan sepanjang proses membesarkan anak-anak lelaki. Buku ni mengandungi 10 buah bab. Bab pertama ialah ibu adalah cinta pertama anak tetapi jangan beritahu dia. Bab 2, berikan dia kosa kata emosi. Bab 3, dia bersiap siaga untuk berperang, kita musuh yang akan diserang. Bab 4, ibu adalah rumahnya. Bab 5, berkawan baik dengan Tuhan. Bab 6, hadiahkan ketajaman akal. Bab 7, ibu adalah talian hayat anak kepada bapanya. Bab 8, ibu versus seks. Bab 9, kebijaksanaan dan tanggungjawab, 2 sifat hebat diwarisi daripada ibunya. Bab 10, lepaskan dia pergi supaya dia akan kembali. Jadi saya akan ulas sedikit daripada bab-bab tersebut. Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa kalau dalam membesarkan anak perempuan si ayah kena banyak mainkan peranan, dan kali ni pula dalam membesarkan anak lelaki kenapa ibu yang kena mainkan peranan? Kenapa ibu? Kenapa tak ayah kan? Sebabnya bila korang tengok dari segi psikologi, kadang-kadang anak perempuan ni tak nak dengar cakap mak dia. Macam itulah juga anak lelaki, mungkin ada ego dia orang yang masing-masing kan, tak nak dengar cakap ayah. Seperti yang saya kata, ibu dan ayah memainkan peranan yang berbeza dalam membesarkan anak-anak mereka. Ibu berperanan memberikan kosa kata emosi kepada anak lelaki, perlindungan dan galakkan perkembangan fizikal dan emosi. Dan menjadi seorang ibu ni, dah tentulah kita adalah cinta pertama kepada anak lelaki kita kan. Dan cinta pertama anak lelaki ni penting sebab perasaan itulah yang akan mencorakkan masa depan anak lelaki. Bila berhadapan dengan anak lelaki, cara yang paling sesuai untuk membina perhubungan yang erat ialah menunjukkan kasih sayang pada anak dengan menghabiskan masa-masa berkualiti bersama-sama dengan melakukan perkara-perkara yang menyeronokkan. Terutama pada dia lah, kalau dia rasa seronok nak main bola, kita main bola dengan dia. Mungkin dah besar nanti dia orang suka main badminton, kita main badminton lah dengan dia orang. Sebab anak lelaki ni sangat suka aktiviti-aktiviti macam ni kan. Masuk kepada bab kedua, iaitu berikan dia kosa kata emosi. Jadi peranan seorang ibu adalah untuk mengajar anak-anak lelaki ni untuk memahami emosi mereka sendiri dan meluahkan perasaan mereka. Kebiasaannya anak-anak lelaki ni mereka masing-masing ada boy code. Kod lelaki. Ada macam-macam jenis emosi kan. Untuk lelaki ni mereka susah nak meluahkan rasa sedih. Kalau kita perempuan, bila kita sedih kita senang nak menangis. Kalau anak lelaki ni payah. Jadi macam mana kita nak ajar anak-anak lelaki ni untuk mengenal pasti perasaan dan emosi mereka sendiri dan meluahkannya? 3 komponen penting. Pertama, seorang anak lelaki perlu mampu mengenal pasti emosi sendiri. Kemudian dia perlu berkemampuan dalam meluahkan emosi itu secara dalaman ataupun luaran. Akhirnya dia perlu memahami perbuatan yang dapat dilakukan dengan emosi itu. Jadi anak lelaki ni cenderung kepada melepaskan emosi dan perasaan melalui tindakan, sama ada beraktiviti dan sebagainya. Kata Dr. Meeker, melalui pengalaman saya, sebaik saja memasuki tahun 4, anak lelaki percaya bahawa dia tidak sepatutnya merasai perasaan marah, sedih, sunyi ataupun kecewa. Kalau tengok pada kajian psikologi, sebenarnya banyak anak lelaki mengalami kemurungan, lebih banyak daripada anak perempuan, disebabkan mereka simpan perasaan tu, tak tahu macam mana cara sihat
untuk meluahkan emosi dan perasaan mereka tu melalui tindakan yang positif lah. Bukan bila marah je nak rosakkan barang. Yang ni semua tak sihat, okey. Peranan seorang ibu untuk menangani masalah ni ialah sedari mereka kecil, kita dah didik ajar mereka tentang perasaan yang dibenarkan dan normal. Cara bertindak balas kepada perasaan itu apabila mengalaminya dan memberitahu mereka fakta mengenai mempunyai perasaan adalah sesuatu yang baik. Maka anak-anak pasti sukar untuk jatuh ke dalam perangkap membenci diri sendiri akibat mempercayai diri mereka lemah. Bila mereka ada rasa-rasa emosi, perasaan ni kan, mereka secara automatiknya akan rasa aku ni lemah ke, sepatutnya aku lelaki, aku kuat. Tapi tak semestinya, okey. Kita kena acknowledge semua perasaan tu. Lelaki yang hidup tanpa tujuan tidak mampu memberikan apa-apa kepada orang lain. Jadi kalau kita tak bantu anak-anak untuk uruskan emosi mereka dan kita tak bantu untuk mereka fikir tentang masa depan, bila mereka tak ada tujuan hidup, mereka tak dapat memberikan nilai kepada orang lain. Secara fitrahnya mereka suka memberi. Sebenarnya mereka suka memberi nilai kepada hidup orang lain. Kalau mereka tak buat macam ni dalam hidup, mereka rasa tak berguna. Jadi di situlah peranan ibu tu sangat penting. Dan bila ibu ni dah jadi rumah, sepatutnya seorang ayah jadilah tiangnya. Dalam kebanyakan rumah tangga yang berkecamuk ataupun dah runtuh, ni anak lelaki ni sama je macam anak perempuan. Mereka pun mengalami trauma, tapi disebabkan diorang tak tahu macam mana nak mengenal pasti emosi dan perasaan sendiri dan meluahkan, jadi dia terbuku je dalam hati. Jadi apa yang para ibu tunggal ni boleh buat ialah cari satu figure, satu role model untuk anak-anak ni, sama ada mungkin pakcik-pakcik mereka atau jiran sebelah rumah, tapi kena pastikan yang orang yang kita letakkan sebagai role model untuk anak lelaki kita contohi ni adalah seorang lelaki yang baik lah. Kita nak mula dari mana untuk membesarkan anak lelaki ni dengan baik? Nombor satu ialah kita kena ada keyakinan diri. Nombor dua, kita kena tunjukkan dekat anak-anak yang kita committed nak jadi seorang ibu yang baik, committed untuk membesarkan anak dalam persekitaran yang positif. Dan yang terakhir ialah kita kena mulakan sejak kecil. Masuk kepada bab ketiga, iaitu dia bersiap siaga untuk berperang kita musuh yang akan diserang. Akan ada dalam satu fasa dalam kehidupan anak lelaki ni, dia akan memberontak. Dia akan, menurut Dr. Mika ni lah, dia akan menyerang kita dengan kata-kata yang mungkin mengguris hati. Dalam bab ni Dr. Mika sebutkan cara-cara untuk kita memahami keadaan mereka. Dan bila benda-benda ni berlaku, jangan terus salahkan diri, sebab bila kita dah besarkan mereka dari sejak kecil, dah didik, tapi bila mereka masuk fasa ni, jangan salahkan diri sendiri. Menurut anak-anak lelaki ni, kita sebagai seorang ibu dan kita seorang perempuan, kita ni tak faham mereka. Dan tentulah kita berbeza kan, dari segi fizikal, dari segi psikologi. Seorang lelaki dan perempuan memang sangat berbeza. Tapi macam mana kita nak tackle benda ni? Pertama sekali, kita kena pastikan kenapa anak-anak lelaki ni nak berperang dengan kita. Salah satunya adalah mereka mula nak mendapatkan satu perasaan bebas. Mereka nak kebebasan. Dan ada satu lagi perkara yang sering mengganggu fikiran, pergolakan mental dan emosi anak lelaki yang sedang membesar. Setiap kanak-kanak lelaki mencapai satu masa apabila dia perlu menjauhkan emosinya daripada ibu. Walaupun hatinya berasa begitu sakit, keadaan itu adalah satu keadaan yang perlu dilalui bagi menjadi seorang lelaki. Sebab anak lelaki ni dari kecil, dia sebenarnya emotional attached to their mothers. Dalam proses nak berpisah emosi dengan ibu, sebenarnya anak lelaki rasa tak selamat, rasa seolah-olah mereka sedang berubah kepada satu personality yang lain. Dan tindakan kita yang mencetuskan peperangan ni adalah terlalu bergantung pada anak lelaki untuk keselesaan emosi kita sendiri. Kita mahu anak lelaki bertindak sebagai lelaki dewasa, sedangkan dia masih seorang kanak-kanak. Enggan melepaskan apabila anak lelaki cuba memisahkan diri daripada kita. Bercakap kepada anak-anak seolah-olah dia adalah pengawal dan pelindung, sama seperti kita melayan orang dewasa lain. Menjadi terlalu kritikal terhadap semua lelaki, terutama bapanya, dan menjadi terlalu melindungi dan terlalu sibuk untuk menjadi ibu yang baik. Saya sendiri pun ada buat benda-benda yang mencetuskan peperangan dengan Arsyad. So far dia tak adalah macam, dia baru je 7 tahun kan. Pemisahan emosi tu belum nampak lagi kat situ. Dan disebabkan dari kecil saya dah ajar dia macam mana cara mengenali emosi dan perasaan sendiri, macam mana cara nak meluahkan secara verbal. Jadi mudah dia nak bercakap hati ke hati lah. Salah satu benda yang anak-anak lelaki tak suka ialah peraturan. Bergantunglah pada anak individu tu sendiri kan. Tapi kita kena juga ajar pasal peraturan. Kalau mereka tak boleh nak ikut peraturan dalam rumah, dekat luar pun mereka tak akan dapat. Kalau dekat sekolah ataupun peraturan jalan raya, semua langgar je. Itulah tindakan mereka kalau kita tak mainkan peranan sebagai seorang ibu untuk mendidik kan. Untuk jadi seorang ibu ni, kita kena berkali-kali sabar.
Ada satu benda menarik yang saya nak kongsikan. Saya ada berbeza pendapat sedikit dengan Dr. Mika dalam hal ni bila Dr. Mika bagi tahu beberapa perkara yang perlu kita ingat. Pertama, ketegangan dan salah faham yang berlaku adalah sebahagian daripada proses membesarkan anak-anak kerana dia adalah lelaki dan kita adalah perempuan. Lepas tu nombor 2, kita perlu sedar akan tiba masanya dalam kehidupan anak-anak apabila kita melakukan kesalahan dan dia berasa marah kepada kita. Dekat sini Dr. Mika dah sebut akan. Kita perlu belajar menerima semua perkara yang berlaku dan meneruskan kehidupan. Dah awal menyerahkanlah kan bagi saya. Ayat ni tak sesuai. Seolah-olah kita kena tawakal dulu sebelum berusaha. Okey, yang ketiga, akan tiba masanya dalam kehidupan kita apabila anak-anak mula menjauhkan diri dan sibuk dengan kehidupan masing-masing. Memanglah mereka akan ada kehidupan masing-masing. Tapi saya tulis kat sini benda yang saya disagree. Kalau saya argue dengan buku tu, mesti saya tulis kat buku ni. Seolah-olah macam Dr. Mika ni dengar je kan. But it doesn't have to be this way. Refer to the hadith about prioritizing and loving mother. Sebagai seorang ibu dan beragama Islam, kita semua tahu kita kena ajar anak tentang keutamaan seorang ibu. Nabi pun sebut utamakan siapa dulu? Ibu. Kali kedua kena utamakan siapa dulu? Nabi kata ibu. Sampai 3 kali ibu barulah ayah. Benda ni kalau kita dah didik anak dengan hadis ni dari mereka kecil, insya-Allah dah besar tak adalah jadi akan tu kan. Itulah antara poin yang saya disagree dengan Dr. Mika. Best jugalah buku ni, very thought provoking kan, jadi kita boleh critical thinking. Bila baca buku ni, tak semua benda dan tak semua cara kita kena ikut. Kita kena selaraskan dengan individu tu sendiri, dengan anak tu sendiri. Tengok macam mana kan. Yang penting kita kena menimba ilmu. Jadi bila kita dah ada ilmu, kita tengok apa yang sesuai, apa yang tak, apa yang boleh diambil, apa yang boleh dipraktikkan. Okey, masuk bab keempat, ibu adalah rumah anak-anak. Bermulanya dari dalam rumah, kita kena bantu anak lelaki untuk mengenal pasti bakat dan kebolehan mereka sebelum mereka ke dunia luar. Jadi seolah-olah kita ni rumah kepada anak. Lepas tu kita buka jendela dan kita bagi tahu macam mana kehidupan di luar, macam mana nak persiapkan diri untuk menjadi seorang lelaki dewasa. Dan kita juga perlu untuk membuatkan hubungan antara kita dengan anak lelaki itu sangat kuat. Jadi bila mereka dah dewasa nanti, mereka akan tetap balik ke rumah. Bila saya memandang proses pembesaran abang saya sendiri kan, masa kita orang remaja, abang lebih rapat dengan saya berbanding ibu. Tapi sekarang bila dah masing-masing dah dewasa, kalau boleh semua benda dia nak cerita dengan ibu. Psikologi anak ni memang berbeza. Dia macam ada 3 fasa tau tak. Masa kanak-kanak sangat rapat dengan ibu. Masa remaja dia menjauhkan diri pula. Bila dah dewasa ni dia balik ke rumah. Seperti tajuk bab ni, ibu adalah rumah anak-anak. Satu lagi benda yang kita kena ajar anak lelaki ialah penerimaan. Penerimaan terhadap diri sendiri. Jadi kita kena ajar awal-awal macam mana nak menerima keadaan. Kalau mungkin susah ke, sakit ke, gagal, semua tu kena menerimanya dengan seadanya. Dan jangan berputus asa. Dan penerimaan terhadap orang lain, maksudnya kalau orang ni ada kekurangan ke, kena ajar mereka macam mana nak menerima kekurangan orang lain, menerima kesalahan orang lain dan memaafkan. Memetik mutiara kata dalam bab ni, seorang lelaki yang mudah memaafkan adalah mereka yang hidup lebih bahagia. Betul? Kita perlu mengajar mereka supaya membuka hati dengan bercerita tentang perkara yang menyakiti ataupun perkara yang dilakukan bagi menyakiti orang lain. Melalui cara ini, mereka belajar untuk memaafkan. Bukan saja memaafkan orang lain, tapi anak lelaki ni kena belajar untuk memohon maaf. Jangan ego. Sebelum dia dapat memohon maaf daripada orang lain, dia perlu mengakui kesilapan sendiri. Benda ni sangat susah untuk lelaki buat. Bukan anak lelaki je, budak dewasa bersama. Satu poin yang saya suka dan saya suruh suami saya baca juga kat sini. Dengan berat hati, ibu akan mengakui mereka sedang menjadi ibu kepada suami. Sebahagian daripada isteri melihat hal ini dalam bentuk positif. Apabila seorang lelaki datang dalam hidup, kita akan mengasuh mereka macam baby besar. Kita sebagai ibu kena bantu anak-anak berkomunikasi dengan lebih baik. Kita bantu mereka berdisiplin. Masuk kepada bab kelima, iaitu berkawan baik dengan Tuhan. Sebagai seorang ibu yang baik, kita kena mengajar anak-anak dan mengenali anak-anak tentang tauhid. Dan sebab anak lelaki ni dia nak memandang suatu kuasa yang lebih besar. Kebaikan Tuhan tu adalah pada asuhan seorang ibu yang baik. Bila anak-anak lelaki ni down, dia nak bersedih ke apa, kalau seandainya dia tak boleh nak secara verbal beritahu kepada orang lain, sekurang-kurangnya dia boleh mengadu kepada Tuhan. Dan dekat situ bila dia dah mengadu, macam benda tu akan keluar daripada membelenggu perasaan. Bila anak-anak ni beriman dan mereka takut akan Tuhan dan balasan Tuhan, mereka insya-Allah takkan terlibat dalam aktiviti sosial, gejala-gejala yang tak baik lah, macam dadah, alkohol dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, hablum minallah hablum minannas, bila anak menjaga hubungannya dengan Tuhan, dia akan menjaga hubungannya dengan kita, para ibu dan masyarakat sekeliling. Masuk kepada bab 6, hadiahkan ketajaman
ketajaman akal masa anak-anak masih kecil, kita bagi permainan pendidikan, maksudnya educational toys yang merangsang mereka berfikir. Kita kena pastikan cabaran yang diberikan kepada anak lelaki kita bersesuaian dengan umur mereka. Jadi masa kanak-kanak tadi kita bagi educational toys yang macam ni. Bila meningkat lebih dewasa lagi, mungkin kita nak bagi mereka sahimba. Setiap budak lelaki perlu merasakan dirinya mampu melakukan sesuatu walaupun dia baru sahaja berumur 2 tahun. Jadi kita kena bagi kepercayaan pada mereka untuk menyiapkan sesuatu tugasan yang kita bagi ataupun cabaran yang kita beri. Ibu bapa yang membantu anak-anak secara rutin menyebabkan anak lelaki merasakan diri mereka sendiri tak mampu melakukan sesuatu. Jadi dalam kita membantu anak-anak ni, ada setengah perkara yang kita tak boleh buat langsung, macam buat kerja rumah mereka. Dalam bab 6 ni yang hadiahkan ketajaman akal, ada satu subtajuk iaitu ajar anak supaya bertanggungjawab. Jadi macam Arsyad, saya dari umur dia mungkin 3 tahun, saya dah ajar dia untuk mengemas mainan sendiri. Lepas tu sekarang sebab dia tidur dekat bawah, dia tidur dekat atas tilam. Bila bangun tidur, kena lipat tilam sendiri. Lepas tu tilam tu masukkan ke bawah katil. Bila baju-baju dah kering, dia kena match antara seluar dengan baju dan masukkan dalam hanger. Jadi sebenarnya seorang budak lelaki ni dia suka diberikan tugasan macam ni. Dia rasa macam dia boleh buat sesuatu. Okey, seorang budak lelaki berusia 6 atau 7 tahun pasti merasa lebih baik tentang diri sendiri apabila dia dapat diharapkan bagi melakukan sesuatu. Macam saya sebut tadilah. Walaupun seorang budak lelaki merungut dan mengeluh, dia perlu menyelesaikan tugasan itu supaya dia juga merasai dirinya adalah sebahagian daripada keluarga. Jadi kita satu keluarga kan. Kalau anak lelaki buat sepah, takkan kita yang nak bertanggungjawab ke atas sepahan dia. Jadi kena ajar mereka untuk bertanggungjawab. Sebab sebenarnya walaupun mereka mengeluh, mereka pun suka perasaan being a part of the family and menggalas tanggungjawab tersebut. Okey, ada satu bahagian yang saya tak setuju dengan Dr. Mika, iaitu dalam subtajuk bully. Jadi kita kena kenal pasti sama ada anak-anak kita ni betul-betul kena bully ataupun acah-acah main bully-bully dengan kawan-kawan dengan menggunakan perkataan yang tak elok. Macam ni dia tulis, jikalau terdapat budak yang mengejek anak kita dan dia juga dan anak kita ni turut membalas dengan perbuatan yang sama, ini juga tidak dikira sebagai dibuli. Dan saya tulis dekat sini, I beg to differ. I don't encourage kids to use bad words or body shaming, that sort of things, even with close or good friends. Teach them to be respectful. Refer to hadith Rasulullah about taking care of our tongue. Kalau kita tak ada sesuatu yang baik untuk diperkatakan, baik berdiam diri. Jadi bagi saya tak setuju dengan poin Dr. Mika ni yang bagi tahu kalau kawan anak ejek anak kita dan anak kita pun ejek dia balik, yang tu bukan bully, yang tu macam acah-acah bully je, main-main je. Jadi bagi saya tak setuju dengan benda ni. Kita patut ajar anak kita mana batasan untuk bergurau. Masuk kepada bab 7, ibu adalah talian hayat anak kepada bapa mereka. Jadi kadang-kadang apa yang ayah failed to deliver, ibu yang kena tampung segala kekurangan yang ada pada didikan seorang ayah. Jadi itu salah satu peranan seorang ibu lah. Bila kita ada masalah komunikasi dengan si ayah ni, benda ni sebenarnya sangat efek dekat anak. Pada saat pasangan tidak lagi mendengar, ia seakan-akan mengatakan perasaan dan luahan kamu tidak penting. Ini bermakna kamu juga tak penting. Jadi bila anak-anak ni nak bercakap, nak meluahkan sesuatu, bila si ayah, dia lelaki, dia tak tahu macam mana cara nak mendengar luahan anak-anak lelaki ni. Dekat sini ibu kena step in, bantu balik si ayah ni untuk menangani benda-benda macam ni. Seorang anak lelaki mempunyai keperluan yang sama seperti kita. Pada usia muda, dia memerlukan perhatian, penerimaan dan pertimbangan daripada seorang ayah. Dekat bab sebelum ni, macam mana kalau ibu tunggal menghadapi benda-benda macam ni? Bila tak ada seorang ayah untuk anak kita, kita kena cari seorang lelaki dewasa yang boleh menjadi role model yang baik untuk anak-anak. Dan tugas ini mungkin menjadi rumit, tetapi dengan sedikit buah fikiran dan keazaman, setiap ibu mampu menolong suami, malah bekas suami, menjadi seorang ayah yang lebih akrab dan penyayang. Masuk kepada bab nombor 8, ibu versus seks. Okey, tajuk ni agak kontroversial, agak sensitif untuk dibincangkan. Usah memberitahu anak lelaki melakukan seks adalah perkara biasa, lalu dia perlu sentiasa membawa kondom. Ini sangat kebaratan lah. Mungkin kita para ibu yang Muslim takkan buat benda-benda ni pun. Kita kena ajar mereka yang Allah sentiasa melihat. Dan kalau nak bina satu hubungan, kalau nak merasa benda tu pun, kita kena bersiap selengkapnya. Kena jadi seorang suami baru boleh buat seks. Walaupun kedengaran kebaratan, tapi anak-anak sekarang, zaman sekarang kan, banyak kita dengar kes-kes seks di luar perkahwinan. Jadi
tak salah jugalah untuk kita bersiap sedia kan. Kita kena bercakap hati ke hati dengan anak-anak lelaki mengenai seks. Walaupun how uneasy it is, tapi kita kena juga buat benda ni. Okay, beralih kepada bab 9, iaitu kebijaksanaan dan tanggungjawab, dua sifat hebat yang diwarisi daripada ibu. Sepanjang proses membesarkan anak ni, anak akan belajar tentang kebijaksanaan dan tanggungjawab daripada ibu. Dan bila kita dah melakukannya dengan terbaik, insya-Allah mereka akan mengikut cara didikan kita tu, dan dia pun akan menjadi seorang lelaki ataupun seorang suami yang lebih baik kepada isterinya, seorang ayah yang baik kepada anak-anaknya. Okey, saya nak baca sikit ni. Ibu mesti mempunyai moral yang jelas dan keprihatinan mendalam terhadap anak-anak. Mengadu kepada Tuhan bagi memohon pertolongan. Seorang ibu yang bijak bukan pengecut. Dia tidak mengikut arahan orang lain dan melakukan sesuatu bagi mendapatkan pengesahan. Dia tahu tentang diri sendiri dan berusaha untuk keperluan diri dan keluarga supaya sentiasa sihat dan gembira. Ibu yang bijak tahu cara paling baik bagi menjaga keluarga adalah dengan memastikan kestabilan emosi dan mental serta diri sendiri perlu berasa gembira. Okey, bab nombor 10 ialah lepaskan anak-anak pergi supaya dia akan kembali. Tahap melepaskan anak pergi ni bermula sejak tadika sebenarnya. Di situlah kali pertama kita berpisah dengan anak secara fizikal, ke sekolah rendah, ke sekolah menengah, dan kemudian sambung belajar ke tempat yang jauh macam abang saya dulu dekat Kuching. Dan lepas tu bila adik lelaki saya pula, mak saya kena lepaskan dia belajar beberapa tahun dekat Shah Alam. Kemudian sekarang dia tengah sambung study dekat Jepun. Lagilah jauh. Dalam bab 10 ni Dr. Mika ajar kita untuk bersedia macam mana nak menangani perpisahan ni. Dan bila dia dah dewasa, kita kena set mind yang satu hari nanti anak lelaki kita ni akan bina keluarga sendiri dan mungkin dia akan pindah rumah sendiri. Sedikit sedih kat situ. Secara kesimpulannya, saya rasa buku ni sangat bermanfaat. Walaupun ada poin-poin yang saya tak bersetuju, tapi tak apa. Sebab benda-benda ni thought provoking. We can always disagree and agree with a book kan. Dan ada sesengah poin yang saya rasakan berulang. Buku ni ada 568 muka surat, termasuk dia punya yang rujukan kat belakang ni. Buku ni boleh lagi dimampatkan mungkin dalam 400 muka surat je. Okey, berbeza dengan buku Strong Father Strong Daughters, yang ni ada ayah, ada anak perempuan, lepas tu ada anak patung kat sini. Dan yang ni pula ada ibunya, ada anak lelaki, lepas tu ada bazikan. Buku ni adalah kedua-duanya terbitan PTS Publication, dan I would like to thank PTS Publication for sending me these books to be reviewed. The next book that I'm going to read is The 10 Habits of Happy Mothers. Buku ini untuk kita dan hanya kita, bagi membantu kita menjadi ibu yang lebih gembira dan bahagia. Sama juga edisi bahasa Melayu and by Dr. McNicker. So this would be my next read, and I'm going to review this as soon as I can after I finish reading it. And I guess that's all for today's video. I hope you guys enjoyed this and get something out of it. If you guys think this is a good one, a good review, you guys can support my channel by liking this video or sharing this in your social medias and stuff like that. And please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell to know when I'll be posting my next video. I guess I see you in my next one. Bye. Assalamualaikum.